Sebelum kita solve inverse Laplace transform ni guna partial fraction, kita refresh sikit lah konsep-konsep partial fraction yang kamu perlu tahu. Okey, partial fraction ni bila kita nak buat, kita perlu rujuk kepada denominator, denominator pada fraction tersebut, sebab form of partial fraction sangat bergantung kepada jenis penyebut dia. Okey, so misalnya kalau saya ada penyebut dalam bentuk linear. Okey, AX tambah B. Okey, ni ialah penyebut faktor linear. Okey, kenapa saya panggil dia linear? Siapa tahu kenapa saya panggil dia linear? Tak ada kuasa dua. X kuasa 1 lah. Okey, sebab Laplace guna variable S kan. So saya tak nak pakai X lah, saya guna S kat sini. Okey. Kalau faktor linear, maksudnya S tu kuasa 1. Okey, itu maksudnya faktor linear. Okey, kalau linear factor, partial fraction dia akan berbentuk begini. A per AS tambah B. Okey, A ni ialah sebarang nombor. Okey, any constant. Okey, A ni adalah sebarang nombor, manakala ASB ni ialah faktor linear yang dekat soalan ni lah. Okey, ini bentuk partial fraction bagi faktor linear. Atas mesti constant, okey, bawah ialah faktor linear tersebut. Okey, itu kalau saya ada satu linear factor. Okey, kalau saya ada lagi satu linear factor kat sini, CS tambah D. Okey, apa jadi kat situ? Apa jadi guys? Tambahlah lagi. Okey, jadi B per CS tambah D. Okey, so sama juga. B ni apa? B ni ialah sebarang constant. Okey, manakala CS tambah D ni pula ialah linear factor. Okey, so kalau saya ada satu lagi. Saya ada lagi satu kat sini. Warna apa? Kalau saya ada ES tambah F, jadi apa dekat partial fraction ni? Tambah C. Tambah C per ES tambah F. Okey, so sama juga. C ni ialah sebarang constant. Okey, ES tambah F ni adalah linear factor. Okey, so daripada yang saya tunjuk ni, kamu boleh nampak bahawa partial fraction bagi linear factor, bentuk dia ialah atas mesti nombor, bawah adalah linear factor tersebut. Okey, dan kalau kamu tengok kat sini, setiap faktor ada partial fraction dia sendiri. Okey, so linear factor pertama ES tambah B, partial fraction dia A per AS tambah B. CS tambah D, partial fraction dia B per CS tambah D. ES tambah F, partial fraction dia C per ES tambah F. Okey, so setiap faktor ada partial fraction dia sendiri. So kita ada 3 linear factor, ada 3 partial fraction. Okey, so ini kalau linear factor. Okey, ni yang pertama kamu belajar masa SEM 1. Okey, kalau saya ada macam ni pula. Okey, atas kita tak tengok, kita tengok bawah je. Okey, sebab partial fraction bentuk dia bergantung kepada type of factor yang ada dekat penyebut. Okey, kalau saya ada macam ni pula. AS tambah B, tapi ada kuasa pula kat sini. Kuasa 2. Okey, kalau kuasa 2 macam ni, dalam ni faktor linear sebab kuasa 1. Okey, tapi lepas tu ada kurungan, kat luar ada kuasa.
Okey, ini kita panggil sebagai repeated linear. Okey, tambah pen. Okey. Ini kita panggil sebagai repeated linear. Okey, maksudnya dia sebenarnya linear. Okey, tapi dia repeat sebanyak, okey, ikut kat sini. Okey, kalau 2, dia repeat sebanyak 2 kali. Okey, kalau repeated, bentuk dia macam ni. A per AS tambah B, okey, tambah B per AS tambah B juga kuasa 2. Okey, dia punya partial fraction untuk repeated linear factor ni adalah sama macam linear factor ni. Okey, beza dia cuma dia akan repeat sebanyak kuasa yang ada kat dia. Okey, kalau kuasa 2, dia akan repeat sampai jumpa 2 kat sini. Okey, kalau 3 apa jadi agaknya? Kalau saya tulis 3 kat sini. Kalau 3. Dia ada 3 sini. Dia tambah lagi. Okey, C per AS tambah B kuasa 3. Macam tu. Okey, so kalau 4 apa jadi? Kalau 4. Tambah 1. Tambah lagi sampai 4. Okey? So repeated linear factor ni bentuk dia sama macam linear factor. Atas nombor saja, bawah ialah linear factor tersebut. Okey? Tapi dia akan tambah, dia akan repeat sampai jumpa kuasa dia. Okey? So kalau kuasa 4, dia akan repeat sampai jumpa kuasa 4. Okey? 1, 2, 3, 4. Okey? Kalau 3 sampai 3 je lah. So kalau 3 kat sini, sampai 3 je. Okay, so yang 4 ni tak ada. Okay, so untuk soalan selalunya kita tak bagi satu jenis faktor je. Kita akan gabungkan jenis-jenis faktor yang lain. Okay, so kadang-kadang saya tambah lagi kat sini. Okay, saya ada CS tambah D. Okay, saya ada faktor linear kat sini. Okay, macam saya bagi tahu tadi, setiap faktor ada partial fraction dia sendiri. Okay, so untuk AS tambah B kuasa 3 ni, dia repeated linear factor kan? Okay, so partial fraction dia yang ini. Okay, partial fractions for repeated linear factor. Okay, so untuk repeated linear factor, AS tambah B kuasa 3 ni, 3 ni lah dia punya partial fraction. Okay, manakala untuk CS tambah D ni, dia akan ada partial fraction dia sendiri. Okay, so partial fraction untuk CS tambah D apa agaknya? Tambah, nak buat apa kat sini? Partial fraction untuk CS tambah D. You all? Partial fraction untuk faktor linear, macam mana bentuk dia? D over CS tambah D. Betul. Okay. Macam tu. Okay. So A, B dengan C ni adalah partial fraction untuk repeated. Okay. Yang D per CS tambah D ni adalah untuk yang linear. Okay. So setiap jenis faktor ada partial fraction dia sendiri. Okay. So yang ni linear factor. Okay. Mesti ke ABCD ni? Okay, tak semestinya. Awak boleh je nak guna huruf lain. S, T, W ke, P, Q, R, S, T ke. Tak ada masalah pun. Okay, dan kalau saya nak letak linear factor kat depan pun boleh. Okay, repeated kat belakang pun boleh. Tak ada masalah. Tentang susunan tak ada masalah. Tentang huruf pun tak ada masalah. Sebab ABCD ni adalah constant yang kamu kena cari nilai dia. Okay, so itu mengenai linear dan juga repeated. Okay, ada satu lagi faktor. Okay, ada lagi satu faktor. Okay, tinggal faktor apa ni agaknya? Siapa ingat lagi? Ke tak ingat? Semua bukan semut. Tak ingat.
Kuadratik. Pandai. Kuadratik. Ada satu lagi faktor. Okey, nama dia faktor kuadratik. Faktor kuadratik tu bentuk dia macam ini. Okey, so kalau untuk faktor kuadratik, partial fraction dia akan berbentuk macam ni. A S tambah B. Okey, apa beza faktor kuadratik, partial fraction faktor kuadratik dengan linear kat sini? Siapa nampak? Kalau linear, linear kat atas tu. Ni S faktor kuasa 1, S kuasa 2. Betul. Lagi? Tengok partial fraction dia. Apa beza partial fraction kuadratik dengan repeated? Dengan linear. Apa beza dia? Ini kuadratik. Okay. Atas ada variable. Okay, ada berapa variable? 1. Satu je ke? Dekat kuadratik ni. 3. Variable satu, betul. A dengan B ni constant. So sebenarnya apa yang berbeza kat situ? Kuadratik yang kotak orange ni, yang atas ni adalah linear. Okey, beza dia ialah kalau kuadratik kamu ada dua constant. Okey, kalau linear ada satu constant je. A ke, B ke, C ke, D ke. Okey, tapi kalau kuadratik kamu ada dua constant. Okey, ada A dengan B. Dua. Ingat ya dalam kepala, ingat benda ni. Sebab kamu selalu salah. Bila saya keluarkan soalan kuadratik, nanti ada satu je constant kat atas tu. So daripada atas dah salah lah, saya pangkah je besar-besar. Okay, so make sure kalau kuadratik, partial fraction dia atas mesti ada dua constant. Okay, lepas tu kat tengah-tengah ni ada variable. Ada variable S. Okay, so tolong ingat dalam kepala. Okay, mulai hari ni. Kuadratik, partial fraction dia mesti ada dua constant kat atas. Tak kisahlah dia dekat belakang ke, kat depan ke, kat tengah ke faktor tu. Kalau kuadratik je, mesti ada dua constant kat atas. Okay, so ini kuadratik punya partial fraction. Okay, so untuk kuadratik, dia ada partial fraction dia sendiri. Okay, ini dia. Okay, tapi kamu perlu pastikan kuadratik tu tak boleh faktor ya. Kalau boleh faktor, dia akan jadi linear. Okay, kalau tak boleh faktor, baru jadi kuadratik. Okay, so sama juga macam faktor-faktor yang lain, selalunya kita akan combine lagi dengan linear kat sini. Okay, so D, S tambah E. Okay, so ni S kuasa 1. So kalau S kuasa 1 maksudnya dia linear. So faktor linear tambah je lah kat sini. Okay, so faktor kuadratik ada partial fraction dia sendiri. Okay, faktor linear pun ada partial fraction dia sendiri. Okay, sebelum saya terus mula, okay ni je. Ni bentuk-bentuk yang kamu kena ingat. Okay, kuadratik macam mana, linear macam mana, repeated macam mana. Okay, tapi ada satu benda yang saya nak pesan, benda yang penting kat sini. Kalau kuadratik, bentuk dia tak semestinya AS kuasa 2 tambah BS tambah C saja. Okay, kalau bentuk dia macam ni pun kita kira kuadratik juga. Okay, dia tak ada yang tengah. Bentuk macam ni pun kira kuadratik juga. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Kalau saya ada S kuasa 2 sahaja, tak ada nombor kat belakang, saya panggil dia kuadratik juga tak? You all, 40 orang ni. Yang atas ni kuadratik, yang bawah ni pun kuadratik. Okay, yang bawah ni, yang bawah sekali ni, S kuasa 2 ni, saya panggil kuadratik tak?
Tak kot. Bukan. Ingat ya, ingat dalam kepala ya, kuadratik bentuk dia yang dua ni je. Okey, ni je kita panggil kuadratik. Yang ni kita panggil dia repeated. Kenapa kita panggil dia repeated? Sebab sebenarnya bentuk dia macam ni. S tambah kosong. Kuasa 2. Okey, sebenarnya bentuk dia macam ni. Okey, S kat dalam kuasa 1. Okey, tambah kosong kuasa 2. Okey, so kat dalam linear kan. Okey, tapi dia repeat sebanyak 2 kali. Okey, so dia repeated. So kalau S kuasa 3 pun samalah. Dia repeated juga. Sebab sebenarnya dia S tambah kosong kuasa 3. Okey, dalam kuasa 1 kat luar kurungan repeat sebanyak 3 kali. Okey, so please ingat benda ni ya. Sebab kita memang suka keluarkan soalan yang macam ni. Okey, kamu akan silap masa buat decision untuk tentukan jenis faktor. Okey, so itu recap sikit tentang partial fraction. So kita nak pergi pada contoh yang sebenar. Okey, so example 1. Untuk partial fraction kita hari ni, inverse guna partial fraction ya. You all dah salin ke yang ni? Dah ke? Sudah. Okey, kalau dah. Nanti EOC kamu kena buat. Okey, example 1. Mana tadi? Okey, saya ada ini. Okey, ni soalan kita. Kita nak cari inverse bagi 2S kuasa 2 tambah S tambah 1 per S tambah 3 S kuasa 2 tambah 4. Okey. So, step yang mula-mula sekali, saya bagi tahu banyak kali, kamu kena tengok kat penyebut. Okey. Kalau penyebut ada dekat dalam table, guna apa yang ada dalam table. Okay, kalau misalnya tak sama, tengok ada tak yang lebih kurang sama. Kalau ada 3 sebutan, kamu kena try faktorkan. Okay, tak boleh faktor, buat completing the square. Boleh faktor, dia akan jadi macam apa yang kita nak buat sekarang. Okay, so sekarang ni kita boleh faktor. Soalan memang dah bagi dalam bentuk kurungan. Okay, so kalau dalam bentuk kurungan macam ni memang tak ada dalam table. Okay, so dah jelas kita kena buat partial fraction. Okay, so sebelum kita cari inverse, kita kena buat partial fraction dulu supaya bentuk yang ada nanti akan ada dekat dalam table. Okay, so sekarang kita kena buat partial fraction dulu. Okay, so saya salin dulu yang kat situ. Okey, so untuk buat partial fraction, mula-mula sekali kamu kena tentukan type of factor dekat denominator kita ni. Okey, so kena tentukanlah. Okey, yang pertama ni. Okey, faktor apa ni? S plus 3 ni. Faktor apa guys? Linear. Linear. Okey, kenapa linear? Sebab kuasa 1. Kuasa 1. Okay, yang kedua ni, faktor apa ni? Faktor apa? Repeated. Kalau repeated,
Kuasa kat luar. Ingat ya, kalau repeated kuasa kat luar kurungan. Okay, sekarang kuasa kat mana? Kat dalam. Kuasa kat dalam. So kalau kuasa kat dalam jadi apa? Kuadratik. Kat dalam jadi kuadratik. Ingat ya? Okey, kuasa kat dalam jadi kuadratik. Kuasa kat luar kurungan baru jadi repeated. Melainkan bentuk yang saya tunjuk kat skrin ni. Okey, melainkan S kuasa 2 tu belakang tak ada nombor. Kalau belakang tak ada nombor dia jadi repeated. Okey, tapi kalau belakang ada nombor dia jadi kuadratik. Okey, saya dah tulis kat sini. So kalau tak sure tengok balik nota. Masa kamu tentukan jenis faktor, kalau tak sure tengok balik nota sebab saya dah tulis detail dah kat sini. Okey, so yang kedua ni adalah kuadratik. Okey. Once kamu dah determine type of factor, barulah kita buat form of partial fraction yang sesuai dengan dia. Okey, so untuk linear, kita dah tahu tadi. Kalau linear, ni bentuk dia. Okey, atas ada satu constant, bawah faktor tersebut. Okey, so linear, atas satu constant, bawah faktor tersebut. So S plus 3. Okey, untuk kuadratik bentuk dia macam mana? Yang ni, yang kotak orange ni. Okey, kuadratik atas ada dua constant, tengah ada variable. Okey, so kuadratik tambah, okey, atas ada dua constant, okey, B, S tambah C. Okey, dua constant, tengah ada variable. Okey, bawah dia punya faktor lah. Siap macam ni. Okey, so ni lah partial fraction yang kita nak. Okey, satu ni faktor linear untuk linear factor. Satu ni adalah untuk quadratic factor. Okey, ni partial fraction yang kita nak. Okey, tapi kita kenalah cari nilai A, B dengan C dulu. Okey, so macam mana kita nak cari nilai A, B dengan C? Mula-mula sekali kita kena hapuskan semua penyebut. Okey, macam mana kita nak hapuskan semua penyebut ni? Kita darabkan semua dengan penyebut pada soalan. Okey, you all salin dulu. Salin dulu sambil saya salin. Okey, so saya bagi tahu tadi kita nak hapuskan penyebut kan sebab kita nak cari nilai A, B dengan C. Okey, cara untuk hapuskan penyebut ialah semua ni kita kena darabkan dengan penyebut pada soalan. Okey, so penyebut pada soalan adalah S tambah 3, S square plus 4. Okey, lepas tu kita cancel lah benda yang sama kat sini. Okey, ni yang kamu belajar masa SEM 1 dulu. Okey, so kita cancel benda yang sama. Okey, lepas kita cancel benda yang sama, kita tulislah apa yang tinggal. Okey, so tulis apa yang tinggal. A tambah S tambah C, S tambah 3. Okey, so sekarang penyebut dah tak ada. So kita bolehlah cari nilai A, B dengan C. Okey, macam mana kita nak cari nilai A, B dan C ni? Kita guna substitution method. Okey, kita guna substitution method. Okey, dalam substitution method ni apa kita buat? Kita ganti nilai S
dengan nilai tertentu supaya kita dapat nilai A atau B atau C. Okey, kita nak ganti S dengan nilai apa? Okey, senang je. Kita tengok dekat soalan. Kita samakan dengan kosong. Okey, so samakan dengan kosong. Penyebut pada soalan ya. Okey, ingat pesan saya. Semua faktor pada penyebut kamu boleh samakan dengan kosong kecuali kuadratik. Okey? Yang lain semua boleh sama dengan kosong. Kuadratik je tak boleh samakan dengan kosong. Okay, kenapa kita tak boleh samakan dengan kosong untuk faktor kuadratik? Sebab nanti nilai yang kamu dapat tu mungkin kamu akan dapat nombor perpuluhan atau kamu akan dapat math error. So kita tak nak benda tu serabut. Kita tak nak benda tu berlaku. Okay? So jalan yang terbaik ialah kita tak samakan dengan kosong untuk faktor kuadratik. Okay? So please ingat dalam kepala, faktor lain semua boleh samakan dengan kosong kecuali kuadratik. Okey, so untuk soalan kita ni yang ada cuma satu je faktor linear, yang satu lagi kuadratik. Okey, so S tambah 3 yang kita boleh samakan dengan kosong. Okey, so bila S tambah 3 sama dengan kosong, S sama dengan berapa ni? Negatif 3. S sama dengan negatif 3. Okay, so sekarang apa kita nak buat? Kita nak ganti S sama dengan negatif 3 dalam semua equation. Okay, saya panggil equation 1. Okay, kita ganti S sama dengan 3 dalam equation 1. Okay, so kita gantikanlah. Okay, semua S daripada kiri sampai kanan kamu ganti dengan negatif 3. Okay, so sekarang saya ganti. You all ganti juga. Okey, semua S saya dah ganti dengan negatif 3. Okey, tengok dekat sini ya, tengok dekat skrin. Ada negatif 3 tambah 3 ni. Negatif 3 tambah 3 you all dapat apa? Kosong. Kosong kan? Okey, so kosong, darab apa pun dapat kosong. Ada kurungan juga kat sebelah ni. Okey, so kosong lah ni. Okey, so tinggal A je kat situ. Okey, sebelah A tu berapa? Negatif 3 kuasa 2 tambah 4. You all dapat berapa? 13. 13. Semua dapat 13 ke? Dapat. Dapat. DP3C, DJK3C. Okey, so yang sebelah kiri ni cik kira dapat berapa? Yang kiri ni? 16. 16. Semua dapat 16 Saya tak tekan ni. Saya percaya dekat you all ni. Semua tekan? Dapat ke? Betul ke 16? Semua. Betul ya? Okey, sebelah kiri kita dapat 16. Okey, so saya bolehlah dapat A ni. Okey, macam mana saya nak dapat A je kat sebelah kanan? Tak nak 13 ni. Jadi apa? Bagi 13. Bagi. Okey. 13 ni saya tak nak dia kat sebelah kanan. Okey, so kamu kena bawa dia pergi belah kiri. Okey, sebab dia dekat atas, kita silang ke bawah lah. Okey, jadi 16/13. Okey. So sekarang, saya dah ada dah A. Okey, saya dah dapat A. Tapi masalahnya, B dengan C saya tak dapat lagi. Okey, substitution method kita dah buat dah. Okey, oleh kerana faktor yang saya boleh samakan dengan kosong cuma satu saja. Jadi nilai yang saya boleh ganti pun cuma satu saja. Jadi kita cuma dapat satu constant. So dua constant lagi kita belum dapat. Okey,
So bila kita buat substitution method dan kamu dapati ada lagi constant yang kamu belum dapat nilai dia, kamu kenalah sambung lagi kaedah lain untuk dapatkan nilai-nilai yang kamu tak dapat tu. Okey, so kita sambung dengan kaedah lain. Nama dia coefficient equalizing method. Okey, kaedah penyamaan perkali. Okey, dalam kaedah penyamaan perkali ni apa kamu buat? Kamu kena expand dulu equation 1. Okey, so sekarang saya nak you all expand dulu equation ni. Okay, expand dulu equation ni. Okay, macam mana nak expand ni? Kembangkan je lah. Okay, kembangkan. Okay, you all kembangkan. Okay, dapat apa ni? Bracket yang kedua ni, you all dapat apa? Lepas kembangkan. You all. Dapat apa? BS darab S berapa? BS kuasa 2. BS kuasa 2. BS kuasa 2. BS darab 3. 3 BS. 3 BS. Tambah CS. S tambah 3C. Tak susah pun. Tulis je balik. Okey. Sebab 3C bukan boleh darab. Tulis je balik 3C. Okey. Kita dah siap kembang. Okey. Barulah kita boleh buat coefficient equalizing method ni. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah penyamaan perkali ni ialah kita nak samakan nombor-nombor yang dekat hadapan variable. Okey, so biasanya kita akan ambil variable yang kuasa dia paling tinggi. Okey, so dalam equation ni kuasa yang paling tinggi ialah S kuasa 2. Okey, so kita tengok dulu semua yang ada S kuasa 2 kat sini. Okey, daripada kiri sampai kanan. Macam tu. Okey, daripada kiri yang ada S kuasa 2 ni ialah 2S kuasa 2. So kita ambil nombor dekat hadapan S kuasa 2 je. Kita ambil koefisien dia, perkali dia. Maksudnya ialah nombor di hadapan variable tu. Okey, so depan S kuasa 2 ada 2. So kita buat 2 je kat situ. Okey, lepas tu ada tanda sama dengan kan? Kita pun buat sama dengan. Okey. Lepas tu dalam kotak hijau ni ada ES kuasa 2, kita ambil nombor depan dia je. E. Okey, lepas tu kotak yang kemudiannya kotak hijau ni BS kuasa 2, ambil nombor depan dia je B. Macam tu. Okey, lepas tu apa nilai yang kita dah tahu tadi? A. Okey, A kita dah tahu 16/13. So kita masukkan lah. Okey, masukkan dalam ni. Okay, boleh tak saya dapat B sekarang? Boleh tak? Boleh. Okay, macam mana nak cari B you all? Kita nak buat apa? Nak buat apa ni? Tolak. Tolak. Tolak 16/13. Okay, tekan calculator. Dapat berapa ni? 10/13. 10/13. Betul ke? Semua check ke? 10/13 ke? Betul. Oh, okay, pandai. Okay, so kita dah ada B. Okay, kita dah ada A, kita dah ada B. Okay, ada satu lagi belum ada. Okay, C belum ada. Okay, so kalau ada lagi yang belum ada, kita kena teruskanlah kaedah penyamaan perkali ni. Okay, kita buat S kuasa 1 pula. Okay, so sama macam tadi, kita cari yang S kuasa 1 je dekat equation ni. Okay, so saya ada S sebelah kiri.
3B 3BS. Kenapa jadi 3BC tu? BS kuasa 2. 3BS. Okay, 3BS patutnya. Okay, so saya ada 3BS. Saya ada CS. Kita ambil yang S kuasa 1 je. Okay. Lepas tu daripada kiri, okay, kita ada 1S lah kalau tak ada nombor apa-apa. Okay. So kita ambil nombor depan S je. So nombor depan S dekat sebelah kiri ni ialah 1. So kita pun buat 1. Okay. Lepas tu kita jumpa sama dengan, kita pun buat sama dengan. Okay. Lepas tu sebelah kanan, kotak pertama, kotak purple, 3BS. Okay, kita ambil nombor depan S. 3B. Okay. Kotak seterusnya ada kotak purple CS ni. Okay, kita ambil C. Macam tu. Okay. Lepas tu nilai B kita dah tahu kan? Kita masukkan lah. Okay, B tadi 10/13. Okay, so kita bolehlah dapat C ni. Okay, 1 tolak 30/13. 3 kali 10, 30 ya. Okay, tekan kalkulator. Berapa ni? Negatif 17/13. Negatif 17/13. Okay, you dapat tak? Dapat tak sama? Dapat. Dapat. Ya? Okay, good. Okay, dah siap dah ni? Okay, kita dah ada A, kita dah ada B, kita dah ada C. Okay, bila kita dah dapat semua nilai tu, kita masukkanlah balik dalam partial fraction kita kotak orange ni. Okay, so sekarang ni saya masukkan balik. Okay, saya masukkan balik. Okay, A tadi dapat 16/13. Okay. Lepas tu B saya dapat 10/13. Okay, tengok ni. Tengok betul-betul. Tengok kat skrin. Okay, B ialah 10/13. Okay, saya ganti. Okay, lepas tu sebelah dia ada S. Okay, so kita buat S juga. Follow je. Okay, lepas tu C tolak 17/13 per S square plus 4. Okay, macam ni. Okay, tapi tak cantik kan? Okay, tak cantik. So, kita bawa lah penyebut ni turun bawah. Saya tak nak dia dekat atas sebab tak comel. Okay, so kita bawa turun bawah. Dan dekat sini ada tolak kan? So, saya boleh pisahkan dia. Sebab nanti dalam table kena pisahkan juga. Okay, so saya tulis semula. Bawa 13 tu turun bawah sebab dia tak cantik. Okay, 10 S per 13. Okay, sambil tu saya pecahkan yang belakang ni. Tolak 11/13. Okay, so sekarang ni apa saya buat? Saya dah pecahkan 2S square plus S plus 1 per S tambah 3 S square plus 4 jadi partial fraction 3 ni. 3 partial fraction ni. Okay, salin dulu. Okay dah, you all dah salin? Dah? DEP 3C, TJK 3C? Dapat. Dah? Yang lain? Dah ya? Dah. Okay. Dah, Bu. Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni partial fraction dia. Okay, tadi first tujuan kita ialah nak cari inverse sebenarnya. Tapi sebab dekat dalam table tak ada penyebut macam ni, sebab tu kita tukar dia jadi partial fraction. Okay, so kita balik semula pada soalan. Kita sebenarnya nak cari inverse.
Okay. So, saya salin balik ni. Okay. Keluar 3 titik ni. Okay. Jadi, inverse bagi 2s square plus s plus 1 per s plus 3 s square plus 4 ialah, okay, kita tukarlah. Semua dekat dalam bracket ni, okay, dah jadi yang ini. 3 partial fraction ni. Okay, so kita terus masukkan. Okay, sebab ada tambah tolak, kamu boleh pisahkan lah. Okay, so kita pisahkan jadi tambah tolak juga. S. Okey, so sekarang barulah boleh tengok table. Okey, barulah boleh tengok table. Okey, tengok yang first ni. First part ni. Okey, nombor berapa ni? Yang first. Tengok table semua orang. Okey, nombor 1 ni yang mana? Nombor berapa? Nombor berapa you all yang lebih kurang sama? 5. Nombor 5. Okey, betul. Okey, tengok yang nombor 2 pula. Nombor 2 ni. Ni nombor berapa? Atas ada S, bawah ada S square plus nombor. Nombor berapa? Tengok table. Betul, nombor 10. Okey, yang 3 pula. Nombor berapa ni? Atas nombor, bawah S square plus nombor. 9. Pandai. Okey, kamu kena tahu tau. Kamu kena boleh determine entry yang mana yang sesuai dengan soalan kamu. Okey, once kamu dah decide entry yang mana yang sesuai, kita rearrange lah. Okey, supaya ikut dalam table. Okey, so untuk yang pertama, ikut nombor 5 kan. So kalau nombor 5, atas mesti 1. Okey, S tambah 3. Okey, lepas tu nombor dekat depan ni, kamu kena tulis kat luar. Macam tu. Okey, lepas tu untuk yang nombor 2 ni pula, kalau nombor 10, atas mesti S. Okey, bawah mesti dalam bentuk S square plus omega square. Okey, so 4 dalam bentuk kuasa 2. Berapa kuasa 2? 2 kuasa 2 2. kuasa 2. Okey, lepas tu tengok balik soalan. Soalan patutnya ada 10 per 13. Okey, so kita pun buat 10 per 13 kat depan. Okey, untuk nombor 3 pula, kita nak ikut nombor 9 kan. Okey, nombor 9 atas kena, bawah kena S square plus omega square. Okey, 4 tadi dalam bentuk kuasa 2 ialah 2 kuasa 2. Okey, kalau ikut table nombor 9, bawah omega square, atas mesti omega. So bawah 2 kuasa 2, atas jadi 2. Okey. Lepas tu kat soalan patutnya ada 17 per 13 kan. So kita buatlah 17 per 13 kat sini. Okay, and then 2 factorial ni kita buat sendiri kan. So bahagi 2. Macam tu cara kamu tulis. Okay, barulah boleh dapat markah penuh kat situ. Okay, once kamu dah rearrange ikut dalam table, okay, barulah kita tulis inverse dia. Okay, so 16 per 13. Okay, nombor 5. Positif 3. Jadi E kuasa berapa? Nombor 5. Positif 3 jadi E kuasa
Negatif. Negatif. Negatif 3. Okey. So tambah 10/13. Okey, nombor 10 ialah cos. Okey, cos apa? Omega T. Okey, so omega kita 2. Okey, so 2T. Okey, and then tolak. Okey, 17/13 bagi 2. Dapat berapa tu? Tekan kalkulator you all. Berapa? 17/13 bagi 2. 17/26. 17/20. Okey, nombor 9 tu sin kan? So kita buatlah sin. Sin omega T. So omega kita 2. Okey, siap. Okey, salin dulu. Salin, digest, tenung. Ada soalan tanya saya sekarang. Nanti EOC lebih kurang macam ni ya. Panjang macam ni. Lebih panjang lagi sebab ada ODE pula. Okay, salin dulu. Saya ada 2 example je hari ni. Okay, lepas tu saya akan bagi satu soalan latihan untuk kamu buat. Okay dah? Sudah. Dah. Repeat. Sudah. Dah. Okay, ada soalan setakat ini? You all? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada Okay, tak ada. Saya nak pergi pada example seterusnya. 2 example je. Okay, tadi kita ada linear dengan kuadratik. Okay, untuk example 2 ni saya nak tunjuk repeated. Okay, so kita tengok repeated macam mana. Okay, example tu soalan dia begini. Okay, ni soalan saya untuk example tu. Okay, so sama macam tadilah. Penyebut ni tak ada dekat dalam table. Okay, dan oleh kerana dia dalam bentuk faktor, maksudnya kita kena buat partial fraction. Okay, so saya buat partial fraction dulu. Okay, so nak buat partial fraction, macam saya cakap tadi, kita kena tentukan dulu dia punya jenis faktor kan. Okay, so yang first ni faktor apa guys? First? Linear. Linear. Okay, so linear dia mesti satu je constant. Okay. Okay, yang kedua ni apa? Repeated. Repeated. Okay, sebab apa dia repeated? Sebab kuasa 2 dia dekat luar. Okay, so ni repeated. Okay, so repeated linear bentuk dia satu je constant ke atas, tapi dia akan repeat sebanyak kuasa yang dia ada. Sampai kuasa yang dia ada. Okay, so ni kuasa 1. Okay, kuasa dia 2. So kita berhenti sampai 2. Okay, ni.
So inilah partial fraction yang kita nak. Tapi kita kena cari nilai A, B dan C macam tadi. Okay, so kita akan repeat the whole process yang kita buat tadi. Okay, so nak cari nilai A, B dengan C, mula-mula sekali kita kena hapuskan penyebut. Okay, so macam mana nak hapuskan penyebut? Kita kena darab semua dengan penyebut pada soalan. Okay, you all buat. Okay, you all buat sambil saya buat ni. Okay, semua orang tengok skrin. Semua orang tengok skrin. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak potong sebab dia lain sikit. Okay, ni sama. Yang sebelah kiri ni semua sama. Okay, potong semua. Okay, yang A ni S tambah 6 yang sama. Okay, yang tengah-tengah ni kamu kena hati-hati sikit. Okay, bawah ada S tolak 5 kuasa 1. Okay, kat atas ada S tolak 5 kuasa 2. Okay, so kita bawah potong habis kuasa 1. Okay, kat atas ni ada 2 kan? Potong 1 tinggal 1. Okay, dia tak habis. So ada satu lagi kat atas tu. Okay, so untuk C kita potong semualah sebab ada S tolak 5 kuasa 2 kat bawah. Kat atas pun ada S tolak 5 kuasa 2. Okay, so step seterusnya sama. Okay, kita tulis apa yang tinggal. Okay, macam ni. Kita tinggal. Okay, macam ni. Okay, so once kita dah hapuskan penyebut, barulah kita boleh cari nilai A, B dan C. Okay, dengan menggunakan kaedah substitution method. Okay, so kita buatlah substitution method. Okay, so dalam substitution method ni kita ganti nilai S dengan nilai tertentu supaya dapat nilai A, B atau C kan. Okay, kita gantikan nilai S dengan nilai yang kita boleh dapat daripada penyebut pada soalan. Okay, so ni penyebut pada soalan kita. Okay, kita boleh samakan dengan kosong. Okay, saya dah bagi tahu tadi kan. Okay, semua faktor kamu boleh samakan dengan kosong kecuali kuadratik. Okay, so kat sini tak ada kuadratik. So semua kita boleh samakan dengan kosong. Okay, so saya ada S tambah 6 sama dengan kosong. So saya dapat S sama dengan negatif 6. Okay, lepas tu saya ada S tolak 5 kuasa 2 sama dengan kosong. Okay, yang ni S tolak 5 kuasa 2 sama dengan kosong. So S tolak 5 pun kosong lah. S tolak 5 kuasa 2 sama dengan kosong. So S tolak 5 pun sama dengan kosong. So kamu dapat S sama dengan 5. Okay, so sekarang saya ada dua nilai. S sama dengan negatif 6. S sama dengan 5. Okay, saya nak kamu gantikan nilai-nilai ni. Okay, dalam equation 1 ni. Okay, semua orang. Okay, buat ni. Okay, ganti S sama dengan negatif 6 dulu. Lepas tu S sama dengan 5 dekat equation 1. Okay, semua orang buat.
Okay you all. Bila S sama dengan negatif 6. Tengok dekat skrin tu. Negatif 6 tambah 6 kosong kat sini. Negatif 6 tambah 6 kosong kat sini. Okay. So saya dapat A je kat situ. Okay. Negatif 6 tolak 5. Berapa you all? Negatif 11 kan? 11 kuasa 2 berapa? 121. 121. Okay, so A dapat berapa ni? Negatif 6/121. Okay, untuk yang bawah ni pula. Okay, bila Itu potong. bila S sama dengan 5, dekat A ni kosong. Yang ni pun kosong. Okay, awak dapat C kan? Betul tak? Betul. Okay, C. 5 tambah 6, 11. Okay, so C sama dengan berapa tu? 5/11. Okay, pandai. Okay, semua orang dapat macam ni tak? Dapat. Dapat A negatif 6121, C 5/11. Okay, so sama macam saya cakap tadi, saya dah bagi tahu dekat example 1 tadi. Once kamu dah buat substitution method and then ada lagi constant yang kamu belum dapat nilai dia, kamu kena sambung lagi kaedah lain. Okay, so sekarang ni kita ada satu lagi nilai yang kita tak tahu. So kita kenalah sambung coefficient equalizing method. Okay, so kamu kena expand equation 1 tadi. Okay, so sekarang semua orang expand equation 1 ni. Okay, you all expand ni. Okay, expand ya. Ni expand. Expand. Okay, ni maksudnya S tolak 5 ada 2 kali. Okay, so kamu kena expand lagi. Okay, expand dulu. Saya expand dapat 5 kali 2, 10. 25. S kuasa 2 tolak 5 tambah 6 tambah 1. Saya dapat macam ni. You all dapat tak? Sama macam saya punya expansion. Dapat tak? Sama tak? Mari check. Check dengan jawapan saya dekat skrin ni. Kadang-kadang saya pun salah kembang je. Cik tengok. Sama. Guys. Apa? Dapat? Sama. Dah suara tak bersemangat. Lapar Wah. Okay. So ni siapa yang tak dapat lagi expand, saling je dulu.
Okay, takkan nak ajar expand kot. Kau dah belajar di sekolah menengah. Okay, so sama macam tadi ya, kita akan ambil kuasa yang paling tinggi. Lepas tu kita samakan nombor depan dia. Okay, so dekat sini kuasa yang paling tinggi dekat expansion ni ialah S kuasa 2. Okay, so saya ambil S kuasa 2. Okay, sebelah kiri tak ada S kuasa 2 kan? Okay, kalau sebelah kiri tak ada S kuasa 2, kamu letak kosong. Kalau ada, ambil nombor depan dia. Kalau tak ada, letak kosong. Okey. Lepas tu ada tanda sama dengan, kita pun buat sama dengan. Okey. Lepas tu ada, carilah yang S kuasa 2. Okey. Dah tak ada. Okey, kita ambil nombor yang depan dia. Okay, nombor depan dia A. Okey. Lagi. Tambah. Okey. So nilai apa yang kita dah tahu tadi? B. A. Negatif 6 per 1. Okey, dapat B. Okey, B berapa ni? 6 per 1/21. Betul. Okey, dah dapat B. Okey, so sekarang dah lengkap lah. Saya dah ada B, saya dah ada C, saya dah ada A. Okey, so dah siap. Masuklah balik dalam partial fraction kita dalam kotak orange ni. Okey, so sekarang saya masukkan. Kan? A ialah negatif 6 per 121. Okey, saya letak siap-siap dah kat bawah tu. Okey, B ialah 6 per 121. Okey, dan C ialah berapa tadi C? 5 per 11. Macam ni. Okey, so sekarang partial fraction tu S per S tambah 6, S tolak 5 square, saya dah tukarkan kepada 3 partial fraction ni. Okey, barulah kita boleh tengok table, barulah boleh cari jawapan inverse tadi. Okey, so sekarang ni barulah saya selesaikan soalan ni sebab bentuk tu dah ada dekat dalam table dah. Okey, so masukkan balik dalam ni. Okey, keluarlah 3 titik ni. 3 titik comel ni, buat 3 titik. Okey, sama dengan inverse. Okey, kita pecahkan. Sebab dah ada tambah-tambah tu. Okey, pecahkan dia. Tambah inverse. Okay, so sekarang semua orang tengok table sebab kita kena decide entry nombor berapa yang sesuai dengan dia. Okay, semua orang tengok table. Okay, yang first part ni. Nombor berapa? You all. Nombor berapa? Bawah dia S tambah 6. Nombor 4 ke 5? 5 ke? Tambah S tambah ke? Tambah. Tambah. Okey, nombor 5. Okey. Yang nombor 2 ni pula, nombor berapa ni? Tolak. Nombor 4. 4. Okay, yang ketiga ni pula, nombor berapa ni? Dia kuasa 2 kat situ. 6. Nombor 6. Okey.
Okay, once kamu dah decide which entry yang sesuai, yang suitable, kita rearrange lah. Okay, so kita rearrange ikut dekat dalam table. Okay, so nombor 5 tu atas mesti 1. Okay, atas mesti 1. So ada negatif 6/121 ni letak kat depan. Okay, and then yang second ni kita ikut nombor 4. So sama juga atas mesti 1. Okay, and then depan ada 6121. Okay, kita buat juga. Okay, and then yang third part ni, nombor 3 ni, kita ikut nombor 6. Okay, nombor 6 tu, dia S tolak 5 kuasa 2 atas 1 juga kan. Okay, so dekat depan mesti ada 5/11. Okay, kita follow je. Macam tu. Okay, so once you dah rearrange ikut dalam table, barulah kita buat inverse dia. Okay, so sama dengan negatif 6/121. Okay, nombor 5 tu eksponen. Okay, positif 6 jadi berapa tu? Negatif 6. Negatif 6T. Okay, and then tambah 6/121. Okay, nombor 4 tu kalau negatif 5 jadi E. Positif 5. Positif 5. Okay, tambah 5/11. Okay, nombor 6 jawapan dia ialah T, E. Okay, kalau negatif 5 dia jadi positif 5. Okay, siap. Salin.